Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kita mulakan surah kita pada petang ini dengan Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, boleh dengar suara Ustazah tak? Dengar. Jelas. Okey. Macam biasa. Apa dia? Buka kamera. Yes. Buka kamera dulu. Cik semua sihat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tengok kat sini ada 2, 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 29. Ada 29 orang. Termasuk dengan guru-guru yang ada. Okey, hari ni hari apa? Jumaat. Hari? Jumaat. Okey, hari Jumaat. Hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ni hari yang istimewa. Istimewa. Mana hari Jumaat ni antara hari-hari yang dalam hari tu ada waktunya doa kita makbulkan, itu waktu mustajab doa. Dan hari Jumaat juga hari yang kita disunatkan membuat amalan-amalan. Apa dia? Contohnya macam solat mandi sunat Jumaat dan macam-macam lagi lah. Siapa tadi mandi pagi tadi niat mandi sunat? Saya. Bagus. Lagi? Lagi tak? Nanti lepas ni bila tibanya hari Jumaat, mandi pagi tu niat. Okey, niat untuk mandi sunat Jumaat. Sunat hari Jumaat. Okey, insya-Allah hari ni nakib kita pada hari ni ialah Ustaz Badrul Amin. InsyaAllah nanti kita akan mendengar pengisian daripada Ustaz Badrul. Okay. Segala hormatnya Ustazah menjemput Ustaz Badrul untuk menyampaikan pengisian pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sihat semua Sehat. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah hari ini Ustaz akan, Ustaz ada share tu. InsyaAllah hari ini Ustaz akan menceritakan bab taharah.
Okey, bab taharah ni daripada fiqh iaitu sebelum tu Ustaz nak tanya. Okey. Alat-alat bersuci ada berapa? Kalau kita belajar taharah. Taharah ni maksudnya membersihkan diri. Alat-alat bersuci ni ada 3, iaitu yang pertama ialah air, yang kedua tanah, dan ketiga ialah batu tajam, benda yang tajam ataupun kesat. Okey. Selalu kalau kita bersuci kita menggunakan air kan? Selalu. Ini selalu kalau semua orang buat. Contohnya apa? Macam kita mandi kan? Macam kita mandi sunat, mandi wajib, dan juga kalau kita pergi buang air kan, ataupun kita membersihkan diri daripada najis kan. Selalu kan kita selalu guna air. Ada ke yang kat rumah dia tak ada air? Ada tak yang kat rumah dia tak ada air? Susah dapat air? Ada tak? Ada. Okey, semua senang so air ni benda yang paling mudah untuk kita gunakan untuk menyucikan diri kita. Okey, yang kedua, kalau tak ada air, kita guna tanah. Contohnya macam tak ada air untuk kita berwuduk. So kita guna debu tanah yang mana dipanggil sebagai tayamum. Okey, yang batu tajam dan benda-benda kesat ni selalunya kalau kita nak beristinja. Maksud beristinja ni ialah kita nak menyucikan najis tu selain menggunakan air. Contoh macam kalau kita kat hutan kan, tak ada air kan, ataupun kita tak jumpa sungai kan, tak jumpa air, tak lupa bawa air. Kita ambil benda-benda yang kesat supaya kita boleh sucikan diri kita daripada najis. Kalau diri kita dengan najis kan, diri kita ni masih ada najis, boleh ke kita solat? Tak boleh kan. Sebab itulah kita kena sentiasa dalam keadaan yang suci daripada najis. Okey. So hari ni Ustaz akan tekankan bab air. Alat suci yang pertama ialah air. So hari ni Ustaz akan tekankan tentang bab air. Okey. Bahagian air ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang pertama ialah air ni dia suci dan menyucikan. Maksudnya air mutlak lah. Okey, nanti kita akan tengok air mutlak ni ada banyak lagi. Nanti kita akan tengok secara lebih detail lagi. Okey, yang pertama tadi air ni, air mutlak ni ialah dia suci lagi menyucikan. Okey, yang kedua, air ni dia suci dan menyucikan tapi makruh. Dia dipanggil musyammas. Okey, yang ketiga, air ni suci tetapi dia tak boleh menyucikan. Okey, yang keempat, air ni dia tidak suci dan tidak menyucikan, iaitu air mutanajis. Yalah, air dah lah tak suci. So, memang sifatnya tak suci, memang dia tak boleh nak menyucikan kita daripada najis. Okey, yang suci dan tidak menyucikan ni ada 3. Mustakmal, mutaghayyir dan juga muqayyad. Okey, kita tengok dulu air suci yang menyucikan ni ialah air mutlak. Okey, air mutlak ni apa? Air ni tiada najis, belum digunakan untuk bersuci dan juga tidak berubah sifat asal dia. Okey, maksud tidak berubah sifat asalnya ialah contohlah. Okey, air macam air kosong asalnya daripada mana? Air mineral asalnya daripada mana? Bukit. Okey, silap. Air oren asalnya daripada mana? Oren lah. Yalah, air oren tu kan kita bubuh cordial kan. Lepas tu kita tambah air kosong. Dia jadi berubah. Air mutlak tu dia berubah menjadi nanti kita akan tengok air oren tu dia dalam kategori mana. Okey, so air mutlak ada berapa? Air mutlak ada berapa? 3. Siapa ingat lagi? Ada? 7. 5. 6. Okey. 6. 7. Okey, dia ada kalau yang dalam ni dia ada 6 je. Okey. Cuba sebutkan apa? Air laut. Lagi air embun. Embun. Okey tak? Air sungai, air salji, Air air telaga. telaga, mata air. Air laut. Okey. Air mata air.
Lepas tu kita ada air laut. Lepas tu kita ada air sungai, air salji, air hujan, air embun, air paip dan juga air perigi. So semua sekali berapa? Air mata 1, air laut, air sungai, air salji, air hujan, air embun, air paip dan juga air perigi. Okey, semua sekali ada 8. So tadi apa? Air mutlak ni apa? Air yang suci lagi air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya apa? Air ni memang 100% suci untuk kita menyucikan diri kita daripada najis. So kalau contoh kita nak mandi ke ataupun kita nak buang najis daripada badan kita ke, kita nak mandi wajib ke, kita boleh gunakan semua air mutlak ni. Sebab air mutlak ni memang suci lagi menyucikan. Okay, ini air mutlak. Okay, kita tengok air musyammas pula. Yang kedua, air musyammas ni apa? Air yang terjemur bawah matahari dalam bekas logam. Okay, lepas tu dia makruh digunakan untuk bersuci. Okay, air musyammas ni air dia suci. Maksudnya air musyammas ni, air yang kena jemuran matahari ni kan, kita boleh guna lagi. Akan tetapi ia makruh. Kenapa dia makruh? Sebab dia boleh mendatangkan penyakit kulit. Kalau apa benda yang memudaratkan diri kita, benda tu boleh jatuh kepada makruh dan juga haram. Tapi kalau air musyammas ni dia tak adalah jatuh sampai haram kita nak gunakan air tu, tak. Kita boleh gunakan lagi. Cumanya makruh sebab air musyammas ni dia boleh memberikan kita penyakit apa? Penyakit kulit. Okey, air musyammas ni macam mana tadi? Ustaz kata air yang terjemur di bawah matahari dalam bekas logam. Maksudnya okey, kamu simpan satu bekas air dalam logam yang besar, dalam tempat isi air yang besar. Kamu jemur bawah matahari. Air yang panas tu lepas tu kamu guna. Boleh guna lagi. Air tu bersih lagi. Contohlah kamu nak buat mandi boleh. Kamu nak menyucikan diri pun boleh. Tapi air tu makruh nak gunakan sebab dia boleh mendatangkan kemudaratan, iaitu mendapat penyakit kulit. Okey, air mustakmal pula. Air mustakmal ni apa? Air mustakmal ni ialah dia tidak harus digunakan untuk bersuci. Air mustakmal ni air yang orang lain dah guna, lepas tu kita guna. Air mustakmal ni kalau dia kurang 2 kolah. 2 kolah tu besar macam mana? Pernah pergi masjid tak? Pernah kan? Selalu nampak tak yang kolah masjid tu kan besar kan? Kolah masjid tu kan? Dia dikira macam ni. Kalau kuantiti air tu lebih daripada 2 kolah, kita masih boleh menggunakan air tersebut untuk kita bersuci. Tapi kalau air tu kuantitinya kurang daripada 2 kolah, kita tak boleh menggunakannya untuk bersuci. Kita tak boleh gunakan dia untuk mengambil uduk. Air tangki bersih kat luar rumah kira musyammas ke? Air tangki kat rumah dia tak terjemur sebab air tangki kat luar tu dia tertutup. Maksud Ustaz yang terjemur ni bila air tu dia direct ke matahari. Maksudnya matahari tu terus pancar ke dalam air tu tanpa ada tutup atas tu. Kalau macam tangki tu dia ada penutup. So tak dikira lah. Kalau air yang kalau contoh tangki rumah kamu tak ada penutup, itu tapi jarang lah rasanya kalau tangki tak ada penutup sebab macam-macam boleh masuk dalam tu kan. Jadi bahaya. So air mustakmal ni macam saya kata tadi lah. Contohlah
Okay, kawan kamu dah ambil wuduk kan. Okay, kawan kamu dah ambil wuduk. Lepas tu air yang kawan kamu ambil wuduk tu, dia pergi tadah, masuk dalam baldi. Okay, lepas tu air dalam baldi tu kamu guna untuk ambil wuduk balik. Kamu guna untuk ambil wuduk juga. So tak boleh. Air mustakmal ni tak boleh digunakan kalau kurang 2 kolah. Kita mesti, kalau nak guna air tu balik, mestilah lebih daripada 2 kolah. Okey, tu air mustakmal. Okey, air mutaghayyir ni pula macam mana? Okey, dia sama juga, dia tidak harus digunakan untuk bersuci. Okey. Dia berubah salah satu sifat air. Ini macam Ustaz cakap tadi tu lah. Macam air. Okey, air mutaghayyir ni dia dalam golongan ni. Dia air dia suci tapi dia tidak menyucikan. Maksudnya air mutaghayyir ni kita boleh guna. Tapi air dia bersih. Tapi kita tak boleh gunakan dia untuk bersuci. Okey, kalau air muqayyad ni pula, sifat asal air ni tidak seperti air semula jadi. Contohnya, macam Ustaz kata tadi lah, air oren tadi kan. Air oren tu, dia suci. Okey, kamu air oren tu boleh minum kan. Contoh macam air oren, lagi air apa? Contoh tu bawah tu, air tembikai kan. Semua tu, air tu suci. Semua tu kamu boleh minum. Air minuman tu semua kamu boleh minum. Tapi kita tak boleh menggunakan air tersebut untuk kita menyucikan diri kita. Okey, siapa pernah menyucikan diri dia ataupun mandi guna air oren? Angkat tangan. Pernah tak? Kamu tak ada air kan? Okey, kamu pergi ambil air oren, kamu mandi. Tak pun kan, kamu ambil air tembikai ke kan, air kelapa ke, kamu ambil lepas tu kamu buat mandi. Kamu buat ambil wuduk. Itu tak boleh. Padahal air dia suci. Asalnya air oren kan, air tembikai, air nyok, air nyojo, air kelapa lah. Asalnya air tu memang suci. Maksudnya kita boleh minum kan. Kita boleh buat dalam masakan, kita boleh sebagainya lah. Tapi kita tak boleh nak gunakan dia untuk menyucikan diri kita. Okey, itu adalah air muqayyad. Okey, air mutajad. Okey, so seterusnya ialah air mutanajis. Okey, air mutanajis ni apa? Tidak harus digunakan untuk bersuci. Okey, air mutanajis ni ialah apabila dia dicemari sebarang najis sama ada sifat air tersebut berubah ataupun tidak. Okey, air mutanajis ni, okey, iaitu apabila dicemari sebarang najis dan memberi kesan kepada perubahan salah satu dari sifat air iaitu bau, warna ataupun rasa. Okey, Ustaz nak tanya, kalau dalam air tu kan, kamu contohlah kamu tak ada air kan dalam baldi. Okey, contoh dalam baldi tu tiba-tiba ada bangkai tikus. Ustaz nak tanya, kamu nak guna lagi tak air tu? Tak nak. Contohlah dalam bekas air tu kan, ada najis. Kamu nak guna lagi ke? Nak buat mandi? Mesti geli kan nak guna kan? Ya. Tengok, kita pun rasa geli. So memang air tu dah memang apa? Bercampur dengan najis, dah tak suci. So kalau air yang dah tak suci, dia memanglah tidak boleh menyucikan diri kita. Okey, itu adalah air mutanajis. Maksud okey. Contohlah air yang kamu tadah tu, yang ada bangkai tu, kamu bau, tak ada pun bau busuk ke apa. Tapi disebabkan air tu dah jadi kotor, so kita still tak boleh guna air tersebut. Kita okey, bukannya kalau air tu dah bau busuk semua baru kita tak boleh guna. Kalau kamu tengok air tu dah ada benda najis, bangkai ke kan, ataupun ada najis ke, macam contoh air kencing ke, ataupun ataupun air ada najis
ada najis yang selainnya tu lah. So kita tak boleh guna. Kalau kita tak bau, tak tengok, tak rasa, main siram je boleh ke Ustaz? Okey. Dia macam ni, okey. Kamu kena tengok bekas air kamu tu. Okey, kalau bekas air kamu tu dekat tangki elok je, so kamu yakin, okey, air ni takkan tercemar. Okey, tapi kalau contohlah kamu simpan bekas air kamu tu kan dekat, okey, contohlah kamu balik kampung kan. Okey, contoh. Ada bekas air tu letak dekat belakang rumah yang ada hutan semua tu. Agak-agak kamu yakin ke air tu betul-betul masih suci lagi? Okay, senang cerita sini lah. Okay, Ustaz galakkan gunalah, okay, sebab zaman sekarang ni kita dah ada macam-macam air dah. Kita ada apa? Air pipe. Lagi sekarang ni air senang cari lah. Senang cerita. Kalau dulu nak kena pergi perigi dulu kan. Nak kena ambil air kat perigi, lepas tu nak kena tadah lagi. Kalau zaman sekarang ni senang je. Tinggal buka pipe je, keluar air. So jangan risau sebab teknologi sekarang ni kan, Diorang dah filter. Maksudnya okay, segala benda-benda yang kotor ataupun yang boleh bawa kerosakan pada manusia, okay, diorang dah tapis siap-siap lah. So maksudnya kalau kita mandi tu kan, kita buka pipe kan, yang keluar air tu, itu semua air bersih. So jangan risau. Tapi cumanya kalau macam air pipe tu janganlah buat minum sebab masih lagi ada kuman. Cuma boleh buat untuk bersuci. Air karat bersih ke? Okey. Air karat bersih lagi, cumanya apa? Yalah, kalau dah tak ada air nak macam mana. Tapi kalau air karat tu saya rasa bersih lagi. Kan Ustazah Yuni kan? Kalau air karat tu. Betul Ustazah kan? Air karat tu. Tapi tak digalakkan tau. Tapi tak digalakkan. Dia macam air musyamas tadi lah. Dia masih bersih, cumanya tak digalakkan sebab dia boleh membawa kemudaratan kepada diri kita. Benda yang boleh membawa kemudaratan kepada diri kita boleh mendatangkan kepada makruh dan juga haram. Okey, kalau air tu ada telur cicak atau lipas, okey. Kamu kena tengok air yang kamu tengok ada telur cicak ataupun lipas tu besar mana. Okey, kalau contoh, kalau kamu nampak ada telur cicak ataupun lipas dalam tu, okey, kalau bekas kamu tu sebesar baldi, okey, Ustaz galakkan buang. Tapi kalau bilik air kamu kolahnya besar macam yang kat masjid tu, tak perlulah buang. Sebab telur cicak ataupun lipas tu dia kecil je, tinggal buang je. Melainkan satu kolah masjid tu yang besar tu, kan, ada orang buang air dalam tu. Ada orang buang air kecil, ada orang buang air besar dalam kolah besar tu. Barulah, ataupun kolah besar tu memang kita bau pun dah bau busuk. So barulah kita buang semua air. Kita buang semua air tu, barulah kita cuci kolah tu, kita isi dengan air baru. Tapi kalau setakat kolah besar macam masjid tu, setakat ada lipas ataupun lipas seekor ataupun 2 ekor masuk ke, ataupun ada telur ada telur cicak ke, tinggal buang, bersihkan je. Dia tengok kuantiti air. Kalau kuantiti air tu terlalu kecil, lepas tu ada benda tu, okey, digalakkan buang. Sebab takut ada itulah, takut airnya dah tak suci. Tapi kalau kuantitinya besar macam kolam masjid tu, kita tinggal ni je lah, buang lipas tu ke kan. Lepas tu
Kalau air yang kolam besar tu dah bau betul-betul busuk kan, macam kita nak ambil uduk tu, kita bau time kita ambil uduk tu dah bau pelik lah. Macam bau air kencing ataupun bau najis. So kita galakkan kita buang. Kita buang semua air tu, dah habis, dah licin kolah tu, kita cuci kolah tu bagi bersih. Lepas tu baru kita top up dengan air baru. Okay, so tadi berapa air? Okay, ada berapa jenis air tadi? Ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 jenis air, iaitu suci dan menyucikan, iaitu air mutlak. Okay, lepas tu suci dan menyucikan tapi kita makruh nak gunakan, iaitu air musyammas. Okay, yang ketiga suci tetapi dia tidak menyucikan. Okay, dan akhir sekali ialah dia tidak suci dan tidak boleh menyucikan, iaitu mutanajis. Okay, air suci yang menyucikan mutlak ni, yang tadilah Ustaz kata 8 tu. Okay, apa dia yang 8 tu? Ingat lagi tak air mutlak tadi? Okay, air mata air, air laut, air sungai, air salji, air hujan, air embun, air paip dan juga air perigi. Itu 8 jenis air tu semuanya suci dan kita boleh menyucikan diri kita daripada najis. Okay, air musyammas ni, macam Ustaz kata tadi, air tu suci dan dia boleh sucikan badan kita, tetapi dia makruh sebab air musyammas ni boleh mendatangkan kemudaratan kepada badan kita, iaitu boleh mendapat penyakit kulit. Okay, yang ketiga tadi suci dan tidak menyucikan. Ada air mustakmal. Air mustakmal ni air yang orang dah guna lah. Air mutaghayyir dan air muqayyad. Air muqayyad ni macam contoh air oren tadi, air minuman. Air tu asalnya suci tetapi tak sesuai untuk kita gunakan untuk kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Okay, dan akhir sekali ialah air itu memang tak suci dan tidak boleh menyucikan diri kita, iaitu air mutanajis, air yang ada najis. Air tasik. Air tasik tu adalah tergolong daripada golongan air mutlak. Sebab kenapa? Okay, air tasik asalnya daripada mana? Asal air tasik tu daripada mana? Okay, tasik neutral kan? Okay, kamu cakap tasik neutral kan? Okay, contohlah tasik tu tiba-tiba dekat tengah-tengah kan? Okay, mana datang air yang kat tengah-tengah tu? Daripada air apa yang kat atas tu, yang turun ke bawah? Air hujan. Air hujan. So, air hujan adalah air mutlak. So, kita bolehlah gunakan air tasik juga. Melainkan kan tasik tu ada najis ataupun ada benda-benda kimia ataupun kotor. Okay, Ustaz, kalau ada satu bekas baldi tapi dalam bekas baldi tu ada bangkai haiwan yang reput, boleh buang bangkai je atau okay, macam Ustaz kata tadi kan, okay, kalau ada satu bekas baldi tu je kan, waktu dalam tu ada bangkai haiwan, okay, Ustaz galakkan kamu buang dengan sekali dengan air dia. Okay lah, contohlah kamu nampak dalam baldi tu ada bangkai kucing yang dah reput. Ustaz nak tanya, kamu nak guna tak air tu untuk buat mandi? Tak nak. Mesti rasa geli kan nak buat mandi kan? So, air tu dah kira sebagai air tidak suci lagi dan tidak menyucikan sebab ada najis di dalam air tersebut. Okay, so dah jam pun dah pukul 3.30. Okay, so sampai di situ saja pengisian kita hari ini. InsyaAllah kalau kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. So sampai di sini saja Ustaz punya ni. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Badrul dan terima kasih Ustaz Badrul. Terima kasih Ustaz Badrul. Assalamualaikum. Saya ni ada apa-apa ke? Oh, boleh live macam tu je salah. Okey. Ramai ni kan live? Okey, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Badrul atas penyampaian yang disampaikan. Sekejap, ada apa orang ni? Okey, ingat lagi tak tadi? Ada berapa? Ada berapa jenis air? 8. Siapa? Apa 4 tu? Air apa? Pertama air apa? Air? Air laut. Air laut. Air sungai. Air sungai. Sungai. Air embun. Air hujan. Air telaga. Air telaga. Air paip. Air paip. Apa tu jenis air kan ada 7 ke 4 bahagian air ada 4. Okey. Tu pada share ada 4 bahagian air. Jadi ingat betul-betul, ingat elok-elok. Sebab benda ni kamu dah belajar kan. Jadi kamu boleh refresh balik, ingat balik bahagian-bahagian air. Sebab apa? Sebab nanti walaupun kamu belajar sekarang, benda ni kamu akan guna sampai besar. Benda ni kamu akan guna sampai besar. Macam yang ustaz-ustazah ni, kami belajar benda ni, belajar bahagian air ni waktu sekolah. Waktu belajar. Dan kita akan guna juga. Kita akan guna sampai kita besar. Betapa pentingnya ilmu tu. Semoga ilmu yang kita dapat ni bermanfaat untuk kita semua. Okey. Sampai sini sahaja usrah kita pada hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Badrul atas penyampaian dan kesudian menerima jemputan daripada unit tarbiyah. Okey, Wallahualam, kita tangguh majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Muhammad sallallahu alaihi Terima kasih Ustaz Ayuni. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan Ustaz. Terima kasih.